Bismillahirrahmanirrahim. Abi Sahih, Sadari Waisir, Li Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kajian tindakan yang telah saya jalankan di SMK Seksyen 16 Shah Alam, iaitu kit Bamak, kit bahan manipulatif ke barang kalian. So, saya teruskan. Objektif kajian adalah untuk meningkatkan penguasaan topik ke barang kalian dengan menggunakan kit Bamak dalam kalangan murid-murid 3 berlian. Ini bukan objektif. Seterusnya, objektif khusus menerusi kajian tindakan saya pada kali ini mempunyai 3 objektif khusus. Yang pertama adalah murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kesudahan yang mungkin berdasarkan kepada gambar rajah pokok. Jadi objektif yang kedua, guru dapat meningkatkan peratus penilaian ujian pasca sebanyak 60% berbanding ujian pra. Dan objektif khusus yang ketiga adalah peningkatan minat murid sekurang-kurangnya sebanyak 50% dalam soal selidik yang diedarkan. Seterusnya, kumpulan sasaran pada kajian kali ini melibatkan 29 orang murid daripada kelas 3 berlian yang mempunyai pencapaian yang sederhana dalam matematik. Jadi ini merupakan pelaksanaan tindakan saya. Jadi ada 5 tinjauan masalah yang telah saya jalankan kepada kajian tindakan saya. Yang pertama adalah tinjauan awal, kemudian ujian pra, dan yang ketiga adalah ujian pasca. Seterusnya yang keempat adalah temu bual, dan yang kelima adalah soal selidik. Jadi daripada kelima-lima kaedah tinjauan masalah ini saya akan analisisnya. Jadi untuk yang pertama, analisis tinjauan masalah ni saya telah buat supaya data yang diperoleh ini sahih dan dapat dirumuskan bagi membuat kesimpulan keberkesanan BBM kit Bamak dalam kalangan murid tingkatan 3 berlian. Jadi analisis pemerhatian awal ada 4 di sini, 4 isunya. Yang pertama adalah murid kurang memberi respon dan tidak yakin dengan jawapan yang mereka berikan semasa ditanya oleh guru. Kemudian apabila ditanya oleh guru, murid ini menjawab dengan suara yang perlahan dan ada yang tidak memberi sebarang jawapan. Selain itu, apabila ditanya juga, mereka keliru apabila yang melibatkan gabungan kebarang kalian. Dan akhirnya isu yang terakhir yang boleh dilihat daripada pemerhatian awal saya terhadap murid-murid 3 berlian ini, mereka kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Jadi di sini juga saya paparkan analisis ujian pra dan ujian pasca. Untuk pengetahuan semua, soalan ujian pra dan ujian pasca ini saya ambil daripada modul hebat iaitu Hayati Eksplorasi Berfikir Aras Tinggi. Jadi memang tidak salah ujian pra dan ujian pasca ini memang menggunakan soalan-soalan yang memastikan murid-murid berfikir ke arah yang lebih tinggi. Okey, jadi daripada analisis temu bual juga, saya memilih 5 orang murid, respondennya 5 orang murid. Jadi apa yang telah saya, isu yang telah saya dapat daripada 5 orang murid ini ialah yang pertama, mereka mengatakan kaedah pembelajaran yang mudah apabila menggunakan kit Bamak ini. Dan seterusnya mereka sebenarnya mahukan banyak lagi teknik-teknik seperti BBM kit Bamak ini untuk mereka menguasai tajuk-tajuk yang lebih susah. Dan seterusnya mereka sebenarnya lebih seronok dan faham serta dapat memberikan jawapan yang tepat. Okey, analisis temu bual terhadap guru-guru. Jadi saya jalankan kepada 3 orang guru respondennya. Jadi salah seorangnya adalah guru bahasa Melayu. Beliau mengatakan bahawa pendekatan yang menarik dan boleh merangsang minda murid-murid menjalankan aktiviti yang kreatif. Dan responden yang kedua adalah guru sejarah dan beliau menyatakan teknik ini mudah dan sesiapa yang tidak belajar di dalam kelas pun boleh memberikan jawapan dengan betul. Manakala guru matematik juga saya libatkan dalam analisis temu bual ini. Jadi beliau menyatakan bahawa teknik ini sangat membantu guru mengajar tajuk kebarang kalian tingkatan 2. Okay, baiklah, paparan yang seterusnya adalah analisis soal selidik. Pada awalnya bila saya mengedarkan soal selidik kepada anak-anak murid saya, didapati hanya 20% murid sahaja yang berminat terhadap PDPC guru. Jadi setelah BBM kit Bamak ini diperkenalkan kepada mereka, dapatan menunjukkan 100% murid berminat. Jadi ini menunjukkan rawatan yang diberi adalah berkesan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ini adalah soal selidik yang boleh tuan-puan lihat. Ini adalah analisis sebelum
Dan ini adalah analisis selepas. Jadi saya tunjukkan juga di sini apabila kita lihat min purata sebelum mereka menggunakan kit mamak ini rata-rata tidak menggemari ataupun tidak berminat dengan aktiviti PDPC yang dijalankan oleh guru. Okay. Kemudian apabila kit mamak diperkenalkan kepada mereka, 100% murid berminat dengan BBM yang diperkenalkan. Okey, jadi apakah yang telah saya jalankan? Bagaimana rawatan yang saya buat? Okey, mari kita telusuri satu persatu. So, rawatan yang dijalankan yang pertama sekali apabila saya dah dapati isu yang saya timbulkan yang telah saya terangkan sebentar tadi, murid menjawab ujian pra, menggunakan bahan sumber hebat di dalam aplikasi Google Form. Kemudian saya kumpulkan data bagi mengenal pasti kelemahan murid dan refleksi. Seterusnya, bila saya dah refleksi, saya akan mengedarkan langkah yang keempat. Saya akan mengedarkan lembaran kerja yang terdiri daripada penerokaan 1, penerokaan 2, penerokaan 3 dan penerokaan 4. Jadi di penerokaan 4 inilah mereka akan menggunakan bahan sumber inquiry unit 4, iaitu bola-bola kehidupan. Jadi yang kelima, apabila mereka telah menjalani penerokaan keempat, seterusnya untuk penerokaan kelima saya akan memperkenalkan BBM Kit Bamak ini dan cara pelaksanaannya. Kemudian setelah saya perkenalkan, saya akan kumpul dan analisis data yang diperolehi. Kemudian saya refleksi. Setelah refleksi, saya pula memberi murid-murid menjawab ujian pasca. Jadi ujian pasca ini juga menggunakan bahan sumber hebat di dalam aplikasi Google Form. Seterusnya apabila mereka telah menjawab ujian pasca, analisis dapatan data akan saya jalankan. Okey, baiklah, di sini adalah rangkuman cara-cara ataupun tindakan yang akan saya jalankan, iaitu aktiviti penerokaan ini sebenarnya saya gunakan adalah bahan sumber inquiry BSI yang diberi oleh bahagian pembangunan kurikulum. Mereka telah membantu sekolah-sekolah untuk membina bahan sumber inquiry dan release item boleh edar, di mana bahan sumber inquiry ini memang menjana pemikiran ataupun membudayakan pemikiran berfikir aras tinggi. Untuk penerokaan 1, konsepnya adalah menerangkan kebolehjadian, manakala penerokaan 2 adalah untuk membentuk konsep kebarangkalian. Seterusnya penerokaan ketiga, murid-murid akan mengaplikasikan konsep kebarangkalian. Setelah mereka berjaya mengaplikasikan konsep, mereka akan membentuk konsep gabungan kebarangkalian. Manakala untuk penerokaan kelima, mereka akan membina gambar raja pokok ini menggunakan BBM Kit Bamak. Okay, baiklah, seterusnya apakah itu BBM Kit Bamak? So, PDPC dijalankan menggunakan BBM Kit Bamak pada penerokaan yang kelima. Murid perlu berbincang dan kemukakan senario harian yang melibatkan kebarangkalian. Mereka perlu menggunakan kreativiti untuk memberi senario yang pelbagai dan menarik. Kemudian mereka juga perlu mencipta satu gambar raja pokok berdasarkan bahan manipulatif yang diberi. Kemudian menulis beberapa soalan kebarangkalian berserta jawapan berdasarkan daripada kebarangkalian eksperimen yang mereka jalankan. Jadi mereka perlu menyeraikan semua kesudahan yang mungkin apabila mereka diberi bahan manipulatif seperti dadu, kad jokers, guli, kereta mainan, getah rambut dan bentuk geometri untuk mereka bentuk suatu kebarangkalian eksperimen. Jadi ini merupakan paparan yang seterusnya. Ini adalah aliran pelaksanaan kajian di mana hari pertama saya akan menjalankan ujian pra kepada murid-murid saya. Kemudian hari kedua saya akan membuat penerokaan 1, 2, 3 dan 4. Manakala hari ketiga penerokaan 5 di mana kit Bamak ini diperkenalkan kepada anak-anak murid 3 berian. Dan hari keempat mereka akan menjalani ujian pasca. Dan hari kelima dan keenam bahagian laporan dan dokumentasi. Baiklah, di sini saya akan terangkan pula apakah soalan-soalan yang terlibat yang ada pada penerokaan 1. So untuk penerokaan 1, konsepnya adalah menerangkan kebolehjadian. Jadi untuk penerokaan 1 ini murid akan diberikan sebanyak 2 soalan bagi aktiviti pertama ini. Soalan-soalan adalah menjurus bagaimana murid dapat menerangkan kebolehjadian berdasarkan peristiwa yang diberi. Jadi paparan di skrin ini adalah contoh aktiviti yang dijalankan pada penerokaan 1. Mereka akan diberi beberapa bola yang berlainan warna. Jadi mereka akan menjawab soalan-soalan daripada bola yang mereka beri tadi.
Jadi daripada refleksi penerokaan 1 didapati seramai 29 orang murid telah berjaya menerangkan kebolehjadian berdasarkan peristiwa yang diberi. Jadi saya berasa sangat seronok kerana mereka telah menguasai dan mengenal kebarangkalian dengan aktiviti penerokaan yang sangat menyeronokkan. Di manakala untuk penerokaan 2, konsepnya adalah membentuk kebarangkalian, konsep kebarangkalian. Jadi kita tahu bahan sumber inquiry ini amat menjana pemikiran murid ke arah pemikiran aras tinggi. Jadi murid akan bereksplorasi bagaimana kebarangkalian itu diperolehi. Jadi daripada soalan penerokaan 2 ini, mereka akan diberi sebuah kotak berisi beberapa biji bola berlainan warna. Kemudian sebiji bola diambil secara rawak daripada kotak tersebut. Kebarangkalian mendapat sebiji bola mengikut warna adalah seperti dalam jadual. So daripada jadual ini mereka telah tahu kebarangkalian yang diperolehi. Jadi soalannya, bagaimanakah nilai kebarangkalian tersebut diperolehi? Terangkan jawapan anda. Jadi mereka perlu menakul bagaimana kebarangkalian itu diperolehi berdasarkan daripada jadual tersebut. Agak sukar pada awalnya, tetapi apabila mereka mula membuat penerokaan satu demi satu, alhamdulillah mereka berjaya menjawab soalan ini. So refleksi daripada penerokaan yang kedua ini adalah saya sangat teruja kerana mereka dapat menerangkan bagaimana nilai kebarangkalian tersebut diperolehi. Walaupun pada awalnya mereka agak sukar untuk mentafsir dan membuat perkaitan, akhirnya murid saya sangat yakin untuk memberikan jawapan. Saya yakin kemahiran berfikir yang itu bagi proses mengaplikasi dan mensintesis yang diperolehi dapat membantu mereka menyelesaikan masalah soalan kebat yang lain. Okey, seterusnya paparan adalah penerokaan yang ketiga. Konsepnya adalah mengaplikasikan konsep kebarangkalian. Jadi apabila mereka telah mengaplikasikan konsep kebarangkalian, ini adalah contohnya. Jadual di bawah menunjukkan keputusan setiap murid ujian matematik bagi kelas 3 Anggrek dan setiap murid dipilih secara rawak. Mereka telah tahu apakah maksud kebarangkalian. Jadi mereka cuba aplikasikan balik konsep kebarangkalian ini di dalam penerokaan yang ketiga. Jadi refleksi daripada aktiviti ini adalah murid-murid sangat kagum dengan diri mereka sendiri kerana berjaya menguasai topik kebarangkalian. Mereka juga telah menunjukkan minat untuk menjawab soalan penerokaan yang seterusnya. Baiklah tuan-tuan puan, seterusnya adalah membentuk konsep gabungan kebarangkalian. Jadi untuk penerokaan yang keempat ini mereka perlu mewujudkan konsep gabungan kebarangkalian. Okey, soalannya adalah anda diberi 2 bekas berisi bola berwarna. Sebiji bola diambil dari setiap bekas, terdapat pelbagai gabungan warna bagi kedua-dua bola yang telah anda pilih. So soalannya adalah apakah gabungan bola berwarna yang mungkin anda perolehi? Berapakah bilangan gabungan tersebut? Kemudian bagaimanakah anda menentukan bilangan gabungan dengan lebih mudah? Terangkan dengan memberi contoh dan justifikasi. So daripada refleksi penerokaan ini, didapati murid-murid mula berasa yakin dan tidak sabar untuk melakukan penerokaan yang terakhir. Mereka dilihat begitu seronok melakukan penyiasatan dan penerokaan berkaitan topik kebarangkalian. Okay, baiklah hadirin hadirat sekalian, untuk penerokaan yang kelima iaitu penerokaan untuk membina gambar raja pokok menggunakan BBM Kit Bamak. Jadi BBM Kit Bamak ini mereka akan menjalankan aktiviti secara tugasan berkumpulan. Dalam kumpulan 4 orang bincang dan kemukakan senario harian yang melibatkan kebarangkalian. Gunakan kreativiti anda untuk memberi senario yang pelbagai dan menarik. Jadi aktivitinya seterusnya, ciptakan satu gambar raja pokok yang menggunakan BBM ini. Bentukkan beberapa soalan seperti yang dibincangkan berdasarkan senario yang dikemukakan. Kemudian setiap kumpulan ini akan membentangkan dapatan dan jawapan penyelesaian mereka. Jadi refleksi daripada penerokaan ini didapati seramai 29 orang murid telah berjaya menerangkan kebolehjadian berdasarkan peristiwa yang diberi. Saya berasa sangat seronok kerana mereka telah menguasai dan mengenal kebarangkalian dengan aktiviti penerokaan yang sangat menyeronokkan. Jadi pendekatan sebegini sangat dituntut dalam menuju ke arah era revolusi perindustrian 4.0 di mana murid itu sebenarnya perlu membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui kaedah penyiasatan dan penerokaan dengan berasaskan pengetahuan sedia ada. Jadi sebenarnya Kit Bamak ini memang menggunakan kaedah 5E, pembelajaran berasaskan inquiry.
Okey, seterusnya bagaimana kita ingin menggunakan BBM Kibama? Jika boleh dilihat di paparan skrin sekarang, ini adalah bahan dan alatan yang diperlukan iaitu bola pimpong, cube, bentuk geometri, kereta mainan, kad pokus, dadu, batang aiskrim dan getah rambut. So daripada bahan manipulatif tadi, mereka akan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membina gambar rajah pokok berdasarkan situasi atau senario yang mereka cipta. Okay, ini adalah gambar rajah adalah satu momen di mana murid-murid sedang membina dan beberapa contoh kreativiti lah murid-murid membina gambar rajah pokok. Okey, refleksi keseluruhan daripada murid-murid menggunakan BBM kit bahan manipulatif kebaran kalian ini ada 3. Yang pertamanya adalah 100% murid dapat menguasai topik kebaran kalian dengan mudah. Yang kedua adalah proses pembelajaran yang lebih bermakna dengan penerapan elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Dan yang ketiganya adalah bagi tugasan berkumpulan pula, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran komunikasi murid seperti semasa fasa membina soalan sendiri berdasarkan senario yang dipilih dan menyelesaikan masalah semasa menjalankan aktiviti. Jadi untuk cadangan kajian saya yang seterusnya adalah untuk mengaplikasikan BBM kit bahan manipulatif kebaran kalian ini secara permainan atas talian yang boleh dilayari oleh murid-murid di mana-mana sahaja untuk dijadikan sebagai latihan pengukuhan. Ini sahaja perkongsian kajian tindakan saya yang bertajuk kit bahan manipulatif kebarang kalian dengan singkatannya kit BAMA. Terima kasih sejuta penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.